panggil khilaf. Khilaf ulama. Apa makna khilaf? Khilaf ni bersalahan ulama ke mana saya? Sebab kita ni khilaf bukan bahasa Melayu jadi. KHILAF. Kan gitu. Khilaf ulama. Gitu. Faham tak? Khilaf di antara pandangan Imam Syafi'i dengan pandangan imam-imam yang lain. Khilaf antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Khilaf antara Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Faham tak khilaf tau? Khilaf tu memanglah bahasa Arab. Kita bahasa Melayu dah khilafnya. Khilaf dua qaul. Qaul ni apa? Pandangan ulama. Qaul. Qaul qadim, qaul jadid. Tu. Qaul ni dua pandangan ulama. Sifat maknawiyah. Khilaf dua qaul. Kemudian didatangkan apa dia makna bagi sifat maknawiyah atas dua qaul. Cuma dia tidak terjemahlah maknawiyah tu makna apa. Terdahulunya sifat nafsiyah diterjemahkan, salbiyah diterjemahkan, ma'ani diterjemahkan, maknawiyah tidak terjemah. Jadi sekarang dalam sifat 20 dia ada 4 bahagian. Satunya sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Nafsiyah sifat yang dibangsakan kepada diri, kepada zat. Bila sebut kata wujud, maka akal hati kita terus tuju kepada diri perkara. Ada ni, itu sifat bangsa diri dia panggil. Nafsiyah, sifat bangsa diri. Dengan bahawa bila sebut kata wujud, sebut kata ada, maka akal kita, hati kita terus tuju kepada diri perkara. Diri perkara tu dia panggil sifat bahasa diri. Kemudian diri perkara tu ada sifat-sifat lain. Tu kena fikir semula lah. Ada ni. Jadi apabila sebut wujud, maka akal kita terus pada diri perkara. Bila sebut kepada perkara tu, sesuatu tu, maka akal kita akan pergi pada ada. Di antara sifat ada dengan diri perkara tu. Kita kata kau dah segi reti sekaligus lalu dah. Ke mana? Nanti dulu. Kita nak asingkan pada reti. Nantilah ada. Di perkara cerita semula. Dah. Sebut diri perkara, ada cerita semula. Dah dia sekali je dua tu. Ke mana? Sebut kata ada di perkara tu. Sebut ada diri perkara, ada. Diri perkara tu zat. Ada tu sifat. Lain. Diri perkara tu zat. Wujud tu adalah sifat. Pada ni. Tapi antara zat dan juga sifat wujud tu, retinya seretak lalu dah. Retinya seretak. Sebut kata diri perkara, wujud lalu dah. Sebut kata wujud, diri perkara lalu dah. Ke mana? Sebab tu ada pandangan wujud bukan sifat. Wujud adalah ainul maujud. Diri perkara yang ada tu dah wujudnya. Jadi makna wujud bukan sifat. Bukan sifat. Ada pandangan yang seumpama tu. Pandangan Imam Asy'ari tu. Tapi di kalangan murid Imam Asy'ari ada dua huraian pula. Apa makna wujud tu ainul maujud, diri perkara yang ada tu. Dah, kalau kita pun kalau wujud tu sifat, tapi dari segi reti kita yang antara dua tu,
reti asing-asing. Ada pun zat dengan sifat kidam bakok, tu cerita semula tu. Sebab ada zat diri perkara yang tidak bersifat dengan kidam bakok. Zat apa? Zat makhluk. Nampak ada ni? Zat tu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Tu kena fikir semula tu. Zat yang bersifat dengan sifat kudrah, kena fikir semula. Zatnya gemuk metong bagi dah. Tapi sifat kudrahnya tak ada. Semuanya orang belaka tolong dianya. Jadi antara zat dengan sifat-sifat yang lain tu kena bicara semula. Tapi antara zat dengan wujud ni, sebut kata zat, wujud lah, ada lah. Kalau tidak wujud, tak ada bicara lah zat. Ada satu benda tapi tak wujud, Allah pula dah. Kalau tak wujud, tak panggil lah diri benda tu. Jadi antara wujud dengan zat ni, mana sebut kata wujud, akal kita terus tuju kepada diri zat, diri perkara. Maka wujud dia panggil sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada diri, kepada zat. Sifat salbiyah, sifat yang dibangsa kepada ketiadaan, ternapi. Nak reti sifat ni, kita kena tafsir dengan ketiadaan. Mana? Kidam, ketiadaan permulaan. Baqa, ketiadaan kesudahan. Sifat bangsa ketiadaan, sifat bangsa ternapi. Ternapi sifat yang tak layak bagi Allah. Mana apa ni? Kidam, tidak ada permulaan. Permulaan tu tak layak bagi Tuhan. Baqa, tidak ada kesudahan. Ada kesudahan tu tak layak bagi Tuhan. Itu sifat salbi, sifat yang bangsa ketiadaan, sifat yang bangsa ternapi. Yang ketiga, sifat ma'ani. Ma'ani ni jamak pada maknan. Maknan ni satu perkara yang ada, yang wujudiah, yang ada. Qudrah, sifat yang ada. Iradah, sifat yang ada dan berdiri di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kidam, wujud, kidam, baqa bukan sifat yang ada, hanya reti sahaja. Adapun ma'ani, ma'ani tu makna ni ada dah ma'ani tu. Sebab ma'ani ni mufrad dia maknan. Apa dia maknan? Benda yang ada, sesuatu yang ada. Kudrah ni ada, iradah ni ada, ilmu ni ada. Tu dia panggil sifat bangsa ada tu, maknan, ma'ani. Pada ni apabila kudrah ni sifat yang ada, macam mana nak ada di zat Allah? Kena ada maknawiyah. Kaunuhu qadiran. Kaunu qadiran ni lah seolah-olahnya yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknawiyah yang dibangsakan kepada sifat ma'ani. Bila Allah bersifat dengan sifat ma'ani, Allah bersifatlah dengan sifat maknawiyah. Ma'ani sifat yang bangsa ada. Maknawiyah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Maknawiyah sifat yang dibangsakan kepada sifat ma'ani. Mana? Sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran, sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Melazimi mana apa? Berekeh tak faham kitanya. Berekeh mana apa? Ada sifat kudrah, maka sabitlah sifat kaunuhu qadiran bagi Allah. Ada sifat iradah, maka sabitlah sifat kaunuhu muridan. Ada sifat ilmu, maka sabitlah sifat kaunuhu aliman. Tu dipanggil berekeh tu. Tak ada cakapan kita berekeh. Berekeh semua dua orang ni. Ada tu, ada tu. Tak cerah tangga ni berekeh semua.
Kena je cakap gitu. Ha? Mana kita dah cakap? Bereke homo ni. Ada tu. Tu mana bereke? Faham tu. Orang Terengganu faham bereke tu. Maknanya ada kudrah, sabitlah kaunuhu qadiran. Ada iradah, sabitlah kaunuhu muridan. Melazimi, bereke dia panggil. Maknawiyah, sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Ada sifat kudrah, maka lazimlah, berekelah, sabit bagi Allah kaunuhu qadiran. Kenapa melazimi bagi ma'ani? Ada kudrah, sabitlah kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran itulah seolah-olahnya yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Tu maknawiyah. Maka sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Kudrah kaunuhu qadiran, sifat yang melazimi bagi kudrah. Kaunuhu muridan, sifat yang melazimi bagi iradah. Kaunuhu aliman, sifat yang melazimi bagi sifat ilmu. Apa makna melazimi? Bereke. Ada sifat kudrah, sabitlah bagi Allah sifat kaunuhu qadiran. Sebab apa? Sebab sifat kaunuhu qadiran itulah seolah-olahnya yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Itu melazimi. Ini atas jalanan sifat 20. Atas jalanan sifat 20. Ada pun atas jalan sifat 13. Apabila Allah bersifat dengan sifat kudrah, maka Allah pun bersifat dengan kaunuhu qadirah. Mana apa? Ada kudrah di zat Allah. Dia gitu pula. Ini dah akan cerita di hadapan. Cuma sifat maknawiyah tu tidak diterjemahkan. Salbiyah sifat bahasa diri. Salbiyah sifat bahasa ketiadaan. Ma'ani sifat yang bahasa ada. Maknawiyah tidak diterjemahkan. Sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani maknawiyah. Maknawiyah sifat yang melazimi bagi sifat makna. Itu makna diterjemahan dia. Maknawiyah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Jadi maknawiyah ni khilaf dua qaul. Khilaf dua qaul. Dua kaul ni, dua pandangan ni di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kedua-dua kaul, kedua-dua pandangan ni ahli sunnah belaka. Mana ni? Khilaf di sini khilaf pada pengertian dia. Kaunuhu qadiran tak ada khilaf, sifat Allah ijma' ulama. Yang khilaf ni apa makna kaunuhu qadiran pada satu pandangan, apa makna kaunuhu qadiran pada satu pandangan selagi. Itu je khilaf. Bukan khilaf kaunuhu qadiran sifat Allah ke bukan sifat Allah. Kaunuhu qadiran sifat Allah ijma', termasuk Mu'tazilah pun berpegang kaunuhu qadiran sifat Allah Subhanahu wa taala. Keadaan Allah yang kuasa, tak ada. Menafikan keadaan Allah yang kuasa dengan menyatakan keadaan Allah yang lemah, itu kafir ijma' ulama. Sebut kata kafir ijma' ulama tak ada khilaf lah. Sebut kata kafir ijma' ulama ni imam dia tidak sah. Kita bicara bab iman ni. Kita bicara bab iman. Ni kita bicara ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu berkait dengan iman. Islam tu bahagian zahir. Ini bicara bab tauhid, i'tiqad di hati. Iman membenar hati, at-tasdiqul qalbi, benar hati. Kalau kata kafir dengan bahawa iman dia tak sah, batal, tauhid dia batal, i'tiqad dia batal, itu kafir ijma' ulama. Ada ni. Sebut kata kafir-kafir tu
iman dia tidak sah, ijma' ulama. Menafikan kaunuhu qadiran sifat Allah. Allah, keadaan Allah tidak kuasanya, keadaan Allah yang lemah. Memanglah nak letak mana lagi? Kafir lah kalau keadaan Allah yang lemah. Jadi sifat kaunuhu qadiran ni sifat Allah, ijma' ulama. Ijma' ulama ni termasuk dengan Mu'tazilah pun. Ni. Sifat maknawiyah. Sifat salbiyah, sifat nafsiyah, sifat salbiyah pun ijma' juga tu. Menafikan wujud, kidam, baqa' memang kafir lah. Ada ni. Menafikan Tuhan wujud, Tuhan Adam tak ada, lagi kat mana lagi? Ada kafir. Pegangan ni. Kalau cakap mulut Tuhan tak ada, itu batal Islam, murtad. Ada ni. Mulut tak cakap apa-apa, tapi dia tak ada, dia jahil sungguh. Tuhan kok mana-mana tak ada Tuhan di akidah dia, tak ada. Kafir lah. Tapi zahir dia cakap Tuhan tak ada, dia senyap je. Dia tak cakap apa pun. Mak ayah dia Islam, Islam lah dianya, Islam lah. Ada ni. Mati dia, mati orang Islam lah. Wajib kita mandikan, kapankan, semayangkan, kebumikan. Di kubur mana? Kubur orang Islam lah. Dah tak ada kata dia kafir, iman dia tak ada. Dah tahu ke tak? Mana kita tahu iman hati. Dia pun cakap mulut. Cakap mulut tu batal Islam terus dah. Tukar dah atas dunianya. Tukar dah. Dia bukan orang Islam, dia orang murtad. Tukar dah hukum atas dunia. Iman ni dengan Allah Ta'ala. Kita jangan lupalah di awal parti paridah kita tu. Takrif Islamnya apa, takrif imannya apa. Dia mak ayah dia Islam, dia Islam otomatik, Islam warisi. Walaupun tak pernah mengucap pun, mana tak pernah semayang pun, tak reti pun baca Fatihah, tak reti pun nak kata asyhadu an la ilaha illallah, tak tahu apa satu. Dia orang Islam, mak ayah dia Islam, Islam warisi. Islam apa? Islam baka, Islam keturunan, Islam lah dia ni. Tapi di akidah dia tak ada Tuhan dia, tak ada Tuhan-Tuhannya. Kafir ijma' ulama. Kafir di sisi Allah, di hukum akhirah, kekal neraka selama-lamanya. Mulut dia pun kata Tuhan memang tak ada, maka terukarlah Islam di hukum dunia. Kerajaan kena ambil tindakan. Mati orang ni, mayat dia kena tahuk lah mana-mana pun. Tahuk tak boleh lah, kambuh lah mana-mana pun. Tahuk mana-mana kan jadi penyakit pula. Bangkai dia tu, bangkai lah. Kafir. Kafir mana apa? Batal Islam. Kenapa? Keluar mulut Tuhan tak ada. Ni kita tak cerita mulut ni. Kalau dia menafikan sifat nafsiyah, sifat wujud, memang kafir lah. Kafir iman dia tu tak sah. Kafir di sisi Allah. Tahu ke tak? Tahu anak hati. Tu hak nafsiyah. Mana hati tidak beriman, Allah sedia, Allah kekal, maka kafir lah juga. Hati tidak beriman, tidak berpegang, Allah esa, kafir lah juga. Itu ijma' ulama tu. Daripada wujud sampai wahdaniyah sifat Allah, ijma' ulama. Tidak berpegang salah satu daripada 6 sifat. 6 daripada wujud sampai ke wahdaniyah, 6 sifat. Satunya nafsiyah, wujud. 5-nya salbiyah, kidam sampai wahdaniyah. Ini menafikan satu daripada 6 sifat ni memang kafir ijma' ulama. Ada ni. Sama juga hak maknawiyah, hak 7, kaunuhu qadira, kaunuhu muridan. Menafikan juga keadaan Allah yang kuasa dengan bahawa keadaan Allah yang lemah. Kafir lah. Selagi ma'ani, kudrah sampai ke kalam.
Jadi saya ni kalau kira di lidah jadi banyak lah. Nafsiyah sebut lalu wujud. Salbiyah qidam sampai wahdaniyah. Maknawiyah kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Ma'ani kudrah iradah sampai ke kalam. Jadi panjang perkataan. Sepatutnya nafsiyah apa dia? Apa dia apa? Salbiyah ustaz ni. Salbiyah sifat apa? Apa-apanya dah kita ada dah tu kan. Ma'ani sifat mana ustaz apa bendanya laginya? Kita ada belakang depan tu. Maknawiyah dah tapi cerita juga. Sambung semua. Guna kita ni. Tak boleh nak bagi lagi tu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Tu susun sifat 20 tu. Nafsiyah wujud yang pertama tu. Salbiyah qidam sampai ke wahdaniyah 5 sifat semuanya. Ma'ani kudrah sampai ke kalam 7 sifat semuanya. Maknawiyah kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman 7 semuanya. Saya tak pernah bawa lagi sini dah. Jadual sifat 20. Pernah bawa tak sini? Pernah lagi? Tak bawa sini? Jadual sifat 20. Tak pernah bawa sini. Jadual tu RM3 sejadual. Jadual tu Sayyid Abdul Rahman. Apa nama panjang dia? Yang mentasahihkan. Tahu mentasahihkan? Yang mentasahihkan. Yang mana? Yang ialah Sayyid Abdul Rahman diputulis jadual. Lepas tu serah ke Tok Guru. Tok Guru tu yang panggil apa? Tasahihkan. Tasahih. Ada tasahih. Apa ni? Mengesahkan ada tu. Tak ada cakap Melayu tasahih. Siapa yang mentasahihkan? Almarhum Tuan Guru Haji Mak Syafi'i Losong. Tu Haji Mak Syafi'i. Tu Haji Mak Syafi'i ni meninggal tahun 40-an. Belum merdeka lagi. Jadi jadual belum merdeka. Jadual ni. Yang pegang jadual ni anak cucu kepada Sayyid Abdul Rahman tu. Pada ni. Mana nak jadual tu kita kena ambil dengan keluarga dia lah. RM3 sejadual tu. Di jadual tu dia pun dia buat panah lalu dah. Dia buat panah. Nafsiyah, salbiyah, apa dia? Ma'ani, maknawi jadual gitu. Kemudian dia ada lagi dia punya panah-panah tu. Panggil apa ni? Dia punya gambar rajah ke apa? Gambar rajah. Panah gitu. Hak mana hak sifat 20 hak terkandung di bawah istighna. Di bawah iftikar hak mana? Istighna hak mana? Iftikar hak mana? Pandai ni. Kalau nafsiyah, ma'ani, maknawiyah mudah. Sebab disusun mengikut sifat 20 lah. Yang pertama nafsiyah wujud. Yang kedua salbiyah qidam sampai ke wahdaniyah. Yang ketiga ma'ani kudrah sampai ke kalam. Yang keempat maknawiyah kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Kemudian dalam kitab Pati Paridah kita nanti dia akan bahagi pula sifat 20 ni kepada istighna dan iftikar. Istighna dengan makna terkaya Allah daripada segala-gala, lepas Allah daripada segala-gala. Iftikar dengan makna berkehendak kepada Allah tiap-tiap barang yang lain. Iftikar. Istighna, iftikar ni lah makna kepada ilah tu. Ini sembahan yang sebenar. La ilaha illallah. Ilah ni al-ma'budu bihaqqin, sembahan yang sebenar.
Siapakah sembahyang yang sebenar? Yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Istighna iftikar ni sifat kepada ilah. Kita nak kenal ilah, nak kenal sembahyang sebenar, kenal sifat istighna iftikar. Yang kita duk ngaji sifat 20 tu sifat istighna iftikar lah tu. Maka dalam jadual tu istighna ada berapa? Jadi istighna iftikar ni dia akan jadi panah-panah tu bersilang-silang sikit. Sebab dia tak susun hak sifat 20. Nafsiyah hak mula-mula, salbiyah yang kedua, ma'ani yang ketiga, maknawiyah yang keempat. Ada senang je susun. Istighna iftikar ni, istighna ada sebelah daripada 20 tu. Iftikar 9 daripada 20 tu. Jadi sebelah daripada 20 tu dia jadi tak susun, selang-seli. Mana istighna'nya? Terkandung bahawa istighna wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih. Ni salbiyah tak habis lagi ni. Wahdaniyah iftikar, maksud dalam iftikar. Jadi selang situ. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, iftikar. Sama basar, kalam, istighna. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampailah kaunuhu hayyan, iftikar. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, balik pada istighna semula. Situ jadi macam ada selang-seli sikitlah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna susun mudah. Istighna wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman sebelah. Iftikar pula wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. 9 iftikar. Jadi di jadual tu dia pun buat gambar gajah. Tapi dia akan jadi macam selang-seli sikit. Kalau nafsiyah yang pertama, salbiyah 2 sampai 6, ma'ani 7 sampai 13, maknawiyah 14 sampai 20. Dia susun mudah. Hak nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Istighna iftikar tu dia ada selang-seli sikit. Tapi di jadual tu adalah dia punya gambar gajah tu. Cuma jadual tu kita nantilah kita duk ngaji sifat Allah, sifat Rasul ni akidah 50. Jadual tu akidah 68. Akidah 68 di jadual tu. Akidah 68. Ada pandangan akidah 68. Jadual tu akidah 68. Dan memang saya pergi rumah-rumah orang, terkadang terpandang jadual tu ada di frame, bubuh di dinding. Jadual tu ketah je, ketah kilat comel warna putih. Jadi setengah orang ni pun bubuh dalam frame, lepas tu bubuh dinding. Kalau tanya tuan rumah tu sifat nafsiyah sifat apa, boleh jawab kedok tak tahulah. dia budi ni saja pun tak tahu. Ada orang jadual tu berapa luak besar dia berapa tak tahulah. Dia buat apa? Apa kata? Banting apa tu? Hak jenis besar tu. Banting apa? Dia buat besar. Tapi tak comel sebab dia tulisan jadi macam pecah sikit. Kalau hak jadual di kertas tu memang kilat molek, tulisan comel. Dia buat besar aja dia, banting apa tu? Tu besar. Tapi tulisan tu jadi macam dok jelas, dok sama macam asal di kertas. Warna kita. Saya dulu di surah Imam, dok silap lah, surah Imam beratus-ratus laku. Dah seorang-seorang berapa? 3, 4, 5 seorang nak bagi.
Lepas tu bagi gulung pakai sudah pun tak tahu dah banyak dia gulung kan. Gulung pakai sudah akhirnya tak tahu ke apa. Ada gulung dia. Jadi orang ni dia pun dah free pun dinding pun tak tahulah. Tengok kedok pun tak tahu. Dia ada ya pecahan. Lepas tu tiap-tiap sifat tu didatangkan dalil, tapi dalil ayat Al-Quran. Wujud dalil ayat Quran, qidam dalil ayat Quran, baqa dalil ayat Al-Quran. Dia dalil ayat Quran belaka. Kalau kita nak tak apalah, kita ajaklah anak cucu Sayyid Abdul Rahman tu, biar dia bawa mari. Jadi kita untuk setakat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah tu tapi ke mana pun saya tak akan sebut saja. Nafsiyah iaitu wujud, sebut semua. Salbiyah qidam sampai wahdaniyah, sebut semua. Jadi panjang perkataan tau. Manja dah lalu kita ni. Manja tau. Kena wi belaka. Kena sesa. Mutalaah kedok kita ni sebenarnya. Mutalaah dah. Nak tahu mutalaah kedok kena buat ujian. Kena ada ujian penggal pertama, penggal kedua, penggal ketiga. Hak tak dulu tak boleh naik darjah. buat ujian gitu tak marilah jawapan dia. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Jadi hak ijma'nya nafsiyah wujud, salbiyah qidam sampai ke wahdaniyah, dengan maknawiyah ni. Ini ijma'. Nafi je kafir. Ataupun syak kafir kok. Tuhan ada, Tuhan tak ada, sama berat, kafir kok. Tuhan sedia qidam, Tuhan baru, sama berat, kafir kok. Ataupun dipanggil tawakuf. Tawakuf ni tawakuf. Berpegang Tuhan ada pun tidak, berpegang Tuhan tak ada pun tidak, nanti dulu. Berpegang Tuhan sedia pun tidak, berpegang Tuhan baru pun tidak, berpegang Tuhan kekal pun tidak, berpegang Tuhan binasa pun tidak, kafir. Ni. Berpegang keadaan Allah yang kuasa pun tidak, keadaan Allah yang lemah pun tidak, kafir. Dia bagi tawakuf, bagi tak berpegang dua-dua, kafir. Dia nak sah iman makrifah ni, jazam, putus di hati Tuhan ada. Jazam, putus di hati Tuhan sedia, Tuhan kekal. Jazam, putus di hati keadaan Tuhan yang kuasa, bukan keadaan yang lemah. Ni hak tiga tu, nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah. Adapun ma'ani, kudrah sampai ke kalam, kita ahli sunnah wal jamaah berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah. Mu'tazilah tidak, mereka tidak berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah sampai ke kalam. Tapi Allah kuasa macam mana tidak berpegang sifat kudrah ada di zat Allah? Kuasa dengan zat. Allah berkehendak dengan zat. Allah mengetahui dengan zat, bukan dengan sifat ma'ani. Bila Allah berkehendak, keadaan Allah, bila Allah berkuasa, tapi bukan dengan sifat kudrah. Bila Allah berkuasa, maka keadaan Allah yang kuasa, kaunuhu qadiran, Mu'tazilah berpegang. Tapi keadaan Allah yang kuasa dengan zat. Kita ahli sunnah, kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa dengan sifat kudrah, dengan sifat ma'ani. Itu beza dia. Jadi sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam memang ada khilaf. Tapi kenapa dalam kitab kita tak sebut? Kenapa dalam kitab kita maknawiyah je sebut khilaf dua kaum? Sebab apa ma'ani khilaf pun tak sebut? Sebab khilaf dengan Mu'tazilah tu khilaf yang tidak diiktibar, tak kira. Tak cerita Mu'tazilah tu. Tak kira khilaf-khilaf lah. Atau tak pakar tu. Tak sama macam cara lah tu. Pada ni.
Jadi hak khilaf maknawiyah ni dua-dua ahli sunnah. Khilaf ni kita kira. Lepas tu sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam, khilaf juga. Ahli sunnah berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah. Mu'tazilah tidak berpegang Allah bersifat kudrah iradah. Allah kuasa dengan zat, Allah berkenaan dengan zat. Khilaf juga. Apa kita tak sebut? Khilaf dengan Mu'tazilah tu, hak tu orang bilang tu. Sebab apa? Mu'tazilah ni orang hak tak masuk dalam pembicaraan, tak sudah bicara tu. Hak ni sifat maknawiyah khilaf dua kaum ni, dua ni ahli sunnah belaka ni yang kita ambil khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ni kita cari. Sebab apa? Sama-sama ahli sunnah. Lepas tu ma'ani khilaf juga kudrah sampai ke kalam, khilaf dengan Mu'tazilah. Tak sudah cerita-cerita lah ni. Faham tak ni? Apa? Khilaf yang tidak diiktibar, yang tidak dikira, tapi khilaf lah. Jadi macam mana kalau Mu'tazilah menafikan kudrah iradah, menafikan wujud qidam baqa', kafir ijma'. Menafikan kaunuhu qadirah, kafir ijma'. Menafikan sifat kudrah iradah, khilaf pada kafir. Dia gitu. Ni ayat ni pun nak kena ingat Kalau kata kafir ijma' ulama, mana apa? Tak ada khilaf tu pada kafir. Khilaf pada kafir. Apa makna khilaf pada kafir? Ada pandang kata kafir, ada pandang kata tak kafir. Macam ginilah contoh-contoh kita dahulu bicara bab berdalil. Kita pegang Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, dalil, wajib berdalil. Tiba-tiba tidak berdalil, dipanggil orang ni orang yang muqallid. Orang turut orang muqallid ni khilaf pada kafir. Pandangan dhaif mengatakan orang yang tak ada dalil ni kafir lagi, iman tak sah. Pandangan muktamad, orang yang tidak berdalil ni iman dia sah tapi berdosa kerana tidak berdalil. Dia kira tu. Ada panggil apa? Khilaf pada kafir. Apa nak khilaf pada kafir? Ada pandangan kata kafir, ada pandangan kata tak kafir. Tapi dalam bab tanpa berdalil ni, hak kafir tu pandangan dhaif. Hak kata iman sah. Sah lah iman. Dia pegang Allah ada, pegang sungguh, tak gerak dah. Dia pegang Allah sedia, pegang sungguh. Dia pegang Allah kuasa, pegang sungguh, tapi dalil tak ada. Berdosalah kerana kamu tak ada dalil sendiri. Dosa. Tapi iman sah. Tapi ada pandangan dhaif kata tak, iman tak sah, kafir. Dia panggil apa? Khilaf pada kafir. Mana khilaf pada kafir? Bersalah ulama kafir ke tidak? Kalau kafir, iman dia batal, tidak sah. Kalau kata tak kafir, iman dia sah tapi berdosa. Jadi Mu'tazilah yang menafikan kudrah iradah, menafikan wujud qidam baqa', kafir ijma'. Menafikan kudrah iradah ilmu, khilaf pada kafir. Pandangan muktamad tak hukum kafir, tapi fasik lagi mubtadi'. Ni pun sama juga ni. Fasik mana apa? Akidah yang berdosa besar. Mubtadi' akidah yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Ada ni. Biasa dengar tak bid'ah? Tahu? Biasa dengar tak bid'ah? Biasa dengar? Bid'ah. Biasa dengar? Bukan berdoa. Berdoa lain tau. Berdoa lalu dia ni. Berdoa ni melampau. Kan mana apa? Kan kita kan budak ni berdoa lalu. Mana apa berdoa lalu? Berdoa lalu ni kalau kita kata kau melampau gitu. Ni bukan, ni bid'ah. Mana apa bid'ah? Perkara yang diada-adakan, yang direka-rekakan, yang ditambah-tambahkan, yang tak ada pada masa Nabi. Ada ni? Bid'ah ni perkara yang diada-adakan, perkara yang dibuat-buat, yang ditambah-tambah kemudian, tak ada masa Nabi. Bid'ah lah. Ni kita baca kitab masa Nabi ada kitab. Bid'ah. Lepas tu
Oh lah, bid'ah yang baik. Gitu bid'atun hasanatun. Bid'ah yang baik. Bukan setakat baik, bukan wajib kepada ulama-ulama ni kena karang kitab. Wajib ya? Kepada ulama-ulama kena karanglah kitab. Itu tugas mereka. Mana bid'ah yang nyata? Himpung Al-Quran, tulis Al-Quran. Masa Nabi ada tulis Al-Quran? Tak tulis, tak himpung. Mana? Tak ada. Hak himpun Al-Quran ni pada masa Sayyidina Uthman. Bid'ah lah. Itu bid'ah yang wajib. Gimana? Macam biasa saya sebut bid'ahnya, kita nak semayang. Kita tengok apa nak semayang? Tengok takwim. Takwim ada masa Nabi? Tak ada. Itu hisab, itu palak. Dan masa Nabi? Masa Nabi? Nak semayang subuh, tengok apa? Tengok apa nak semayang subuh? Tengok takwim kitanya. Tengok Fajar Siddiq. Fajar Siddiq kenal ke tak? Tak tahu. Bukan Fajar menyising ni. Ada Fajar menyising. Tu benda lain tu. Zuwasa tengok bayang. Pacok barang tengok bayang. Reti ke tak? Tak reti-reti. Maghrib tengok matahari tenggelam. Nak tengok matahari tenggelam kerana bangunan tinggi-tinggi. Pergi tepi pantai. Isyak pula matahari tenggelam. Mula-mula di kaki langit jadi merah. Merah cahaya matahari. Lepas tu merah tu kau lama jadi kuning. Kuning lama-lama jadi putih. Tak je tengok ni. Kan dia kan matahari tenggelam masuk waktu maghrib. Di kaki langit tu cahaya matahari menyebabkan kaki langit jadi merah. Pada lepas merah lama di matahari tu kau dalam masuk dalam laut matahari tu. Kalau kita dulu matahari masuk laut sungguh. Kan masuk dalam laut matahari tu kan. Dia masuk dalam hak merah dia jadi bertambah cerah jadi kuning. Nampak? Lepas tu kuning pun akhirnya jadi putih. Putih cerah tu lah. Akhirnya gelap. Hilang sapak kuning. Ada kata masuk dah isyak. Tak. Ini hilang sapak putih. Barulah masuk isyak. Akhirnya ulama pula situ. Tu asalnya. Dan kita tengok dah tu. Tak pandai-pandai pun. Tengok apa? Tengok takwim. Takwim ada masa Nabi? Tak ada. Bid'ah lah aku panggil. Tapi bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang baik. Macam duduk balah learning lah. Sambut maulud ni. Masa Nabi sambut tak maulud? Tak. Masa sahabat sambut tak maulud? Tak. Dah ni. Kemudian dah je kaum 3 ke 4 baru sambut mauludnya. Panggil apa tu? Bid'ah. Bid'ah lah. Tapi sambut maulud tujuan apa? Tujuan untuk memperingatkan Nabi. Nabi comel lah jadinya. Dan nak memperingatkan Nabi bulan Rabiul Awal saja. Tak, kita memperbaharukan. Lepas tu ingat ke Nabi saja. Tak, kita nak junjung hukum hakam Nabi. Nak belajar ilmu agama Nabi. Ada ni. Nak belajar ilmu akidah fardu ain, nak belajar ilmu fiqh fardu ain, nak belajar ilmu tasawuf fardu ain hak Nabi bawa tu. Baru jadi sambut maulud ngaji fardu ain tauhidnya tidak, ngaji fardu ain fiqhnya tidak, ngaji fardu ain tasawufnya tidak. Maulud apa maulud? Sambut nama besarkan Nabi. Dah ajaran Nabi belajar ke dah? Dah, bohong lagi tu. Waktu nak makan tu. Orang pasien tu sajak lagi maulud buat habis makanan dia. Dah nak pergi maulud nak makan, belajar ilmu agama tambah malah. Time maulud, time belarok agama, nak makan. Orang sambut maulud ni orang nak memperingatkan Nabi yang bawa agama ke kita. Bawa akidah ke kita, bawa syariat zahir batin ke kita. Kita nak ingat ke Nabi, maka bulan Rabiul Awal kita pakat perbaharukan. Ingat semua, tapi perbaharukan. Tak ada masalah lah. Sekarang ni kan bulan Rejab, bulan solat. Sekarang ni bulan Rejab, bulan solat.
Berapa bulan Rejab aja nak solat, nak semayang? Bukan. Tujuannya nak suruh supaya bangkitkan kepada cerita bab solat. Gitu je lah. Tapi bulan Rejab, bulan solat pun kena ngaji lah baru kuatkan semayang. Ni duduk baloh bab maulud, nak sambut kedok, belajarnya tidak hak ijma' ulama. Belajar fadha'il itu ijma' ulama. Tak belajar tu dosa besar. Lepas tu duduk berbalah maulud nak sambut ke, tamu sambut ke, berjujuk penuh mari ramai. Pakatlah berzanjilah, berdah lah. Hak tukang berzanji tu belajar dak fadha'il? Dak wak benda. Tak payah ha. Kerana marah dia orang bahir maulud dah. Marah. Dah lah bukan maulud lah, tapi jangan duduk wak mana ni, wak maulud belajar dak apa dak. Dia anggap betul bid'ah. Tapi waktu bid'ah hak bab syariat ni waktu mudah je. Ni bab akidah yang fasik lagi mubtadi'. Mu'tazilah yang menafikan sifat kudrah di zat Allah, menafikan tolak tak ada sifat iradah di zat Allah. Ini akidah yang bid'ah. Mana ni akidah yang direka-reka yang bukan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bid'ah ni kita nak cari ni. Bid'ah i'tiqadiyah dipanggil. Bid'ah reka-reka dalam bab pegangan ni tak boleh. Sama juga kalau sebut kata khilaf pada kafir ni contoh. Berpegang perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar. Akidah ni khilaf pada kafir. Satu pandangan, sesiapa yang tidak berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah, kafir. Imannya tidak sah, kekal neraka selama-lama. Satu pandangan, golongan yang berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah, ini pegangan Mu'tazilah yang fasik lagi mubtadi'. Ni pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah, yang direka-reka yang tak ada pada masa Nabi. Gitulah. Kafir ijma' atau tak ada khilaf. Ni khilaf pada kafir. Kan? Menafikan sifat wujud kidam baqa, kafir ijma'. Menafikan sifat kaunu qadiran, kaunu muridan dengan bahawa berpegang keadaan Allah yang lemah, contohnya kafir ijma' ulama. Menafikan tolak sifat kudrah iradah di zat Allah, khilaf pada kafir. Itu pegangan Mu'tazilah. Pandangan Mu'tamad kata fasik lagi mubtadi', pegangan yang dosa besar, pegangan yang bid'ah. Jadi maknanya hak sifat makni pun khilaf juga antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Tapi dalam kitab ni tak bicaralah. Sebab apa? Sebab tidak diiktibar. Itu Mu'tazilah. Hak maknawiyah ni khilaf dua qaul, dua pandangan. Hak ni iktibar. Sebab apa? Sama-sama ahli sunnah. Hak dua qaul ni hak sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Mana dua qaul? Pertama, sifat yang tidak lebih atas ma'ani, hanya amrun iktibari. Yang kedua di bawah tu sifat mana adalah sifat yang lebih atas ma'ani, lain daripada ini tahakkuk dirinya, iaitu kaum ulama yang menyabitkan ahwal. Bunyi ayat tu minggu depan tak mari dah lah. Itu ayat kita. Kita ambil sesa insya-Allah lah. Jadi yang pertama, sifat yang tidak lebih atas makni. Yang kedua, sifat maknawiyah ialah sifat yang lebih atas makni. Tak payah mananya ayat kita. Setakat tu dah. Apa kita ada sekitar lagi? Dah tadi baca apa? Sifat maknawiyah khilaf dua kaum. Boleh dah sebaris. Boleh dah sebaris tu. Boleh dah sebaris. Lepas tu insya-Allah minggu depan kita ambil lah. Pertama, sifat yang tidak lebih atas ma'ani. Kedua di bawah tu sifat maknawiyah ialah sifat yang lebih atas ma'ani. Wallahu a'lam.
Ini Hidayatus Salikin. Kalau nipis ni muka surat 9. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua, amanah. Erti amanah kepercayaan. Itu terjemah kita biasa. Amanah diterjemah dengan kepercayaan. Apa makna kepercayaan? Apa makna kepercayaan? Amanah artinya kepercayaan. Dia kalau nak terjemah amanah ni dengan bahasa kapung kau, amanah ni berjuru dengan bahawa sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Itu amanah tu. Ada ni. Amanah ni dengan makna berjuru sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Itu kepercayaan. Kita kepercayaan ni maksud apa? Orang ni orang kepercayaan. Mana? Orang yang boleh harap ke mana? Kan kita kan orang ni orang kepercayaan ni. Maknanya orang boleh harap. Dia kepercayaan ni dengan bahawa Nabi Rasul sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Itu amanah dengan makna berjuruh lah kalau kita kata kok. Saya ngaji tu guru dia bermakna amanah ni dengan makna berjuruh. Kita sebut amanah dalam setengah-setengah kitab, dia tak sebut sifat amanah, disebut sifat ismah. Sebut sifat ismah. Nabi Rasul yang bersifat dengan ismah dipanggil maksum. Kita maksum kita sebut. Maksum kita sebut. Nabi Rasul maksum. Kalau kita kok, alah kita ni banyak dosa sebab kita bukan Nabi Rasul yang maksum. Kita ni tak maksum, banyak buat salah. Kan kita biasa sebut tu kan. Nabi Rasul maksum. Apa makna maksum? Yang bersifat dengan ismah. Itu nak kita. Dia tak sebut sifat amanah, disebut sifat ismah. Mana apa ismah? Terpelihara. Mana apa terpelihara? Maksum terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Tu. Tapi cuma nak ceritanya, kita tak pernah sebut sifat ismah. Tapi kita sebut Nabi Rasul maksum. Jadi sama je lah. Ismah ke amanah ke sama. Bukan dalam kitab dia sebut sifat ismah yang pertama. Sebut sifat ismah yang pertama. Sebab kitanya dalam kitab Hidayatus Salikin ni sifat Rasul didatangkan 3. Kita maklum dah tu, sidik, amanah dan tabligh. Adapun fatanah sudah masuk di bawah tabligh. Apabila Rasul ni menyampaikan, pastilah Rasul ni cerdik. Kalau tak cerdik nak menyampaikan macam mana? Nabi kita pula nak menyampaikan kepada kaum kafir jahiliyah yang ketinggalan zaman ratus ribu tahun dah. Dia bukan macam di Palestin tu. Di Palestin tu kan, daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf tu silih berganti Nabi Bani Israel pada ni sampai ke Nabi Isa AS. Nak sampai ke Nabi kita dalam 500 tahun ke boleh ingat dah. Antara dalam Pati Paris dia sebutlah antara Nabi Isa dengan Nabi SAW. Antara Nabi Isa kemudian Nabi SAW. Dia tekah masa tu. Nak cari ilmu dalam kitab, ilmu tak ada dada payah. Nak cari tak jumpa, nak jumpa pula jadinya.
Dia dan lebih kurang 400-500 tahun gitulah antara Nabi SAW dengan Nabi Isa. Maknanya puak Palestin tu terputus Nabi tu 100 tahun je. Puak kafir Mekah ni terputus Nabi hak Nabi Ismail alaihissalam tu. Bayangkan berapa ribu tahun pada ni. Lepas tu dia panggil puak jahiliyah, puak Mekah ni. Dia tak sama dengan puak Palestin. Kalau zaman dulu Palestin dah hak negara yang bertamadun. Ada negara hak ada rasul. Dan ada daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf tu kan. Rasul semua tu Bani Israel belaka tu. Anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam belaka tu. Hak Bani Ismail, lepas dia wafat Nabi Ismail alaihissalam, tak ada. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nak menjadi rasul kepada puak jahiliyah ni, nak menyampaikan. Kalau tak Fatanah nak menyampaikan macam mana? Sebab tu Fatanah dia sudah masuk dalam tabligh atas pandangan sifat rasul hak wajib atas kita mengetahui dan berpegang cara tafsir ni 3. Tapi kita biasa 4 lah. Jadi sifat rasul hak 3 ataupun 4 ni asasnya adalah amanah. Asasnya adalah amanah. Macam kita ngaji sifat 20. Sifat 20 asasnya adalah wahdaniyah. Ada ni. Nama ilmu tauhid. Wahdaniyah tu. Kenapa asasnya wahdaniyah? Esa. Bila Allah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang kedua, pasti ada Allah sedia kala. Pada ni. Kalau Tuhan ada 2, 3, kena cek lah pula mana Tuhan hak sedia kala, mana Tuhan hak ada nombor 2, mana Tuhan hak ada nombor 3. Pada ni. Sebab ada 2, 3 Tuhan ni. Tuhan hak sedia kala hak mana? Hak nombor 2 hak mana? Tapi Allah Ta'ala Tuhan yang esa, tiada Tuhan yang lain. Maka Tuhan yang esa ni pastilah sedia kala. Kalau Tuhan yang esa asal tak ada, nak ada mana? Sebab tak ada Tuhan lain dah. Ada ni. Tuhan yang esa, wahdaniyah. Kalau ada permulaan, asal tak ada, adanya kemudian, adanya baharu, tak mungkin. Sebab apa? Sebab tak ada dah Tuhan lain nak buat Allahnya. Sebab itulah apabila kita berpegang Allah Tuhan yang esa, pastilah Allah ada sedia kala. Tu. Bila Tuhan yang esa, pastilah bersifat dengan sifat kudrah iradah. Dan Tuhan esa. Mana ni? Sifat kudrah iradah yang sempurna lah sebab Tuhan yang esa. Esa itulah ambil daripada asas Islam kitanya apa? La ilaha illallah. Nafi isbat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan mana apa? Allah jua Tuhan. Esa tu. Betul, la ilaha illallah dia panggil kalimatut tauhid. La ilaha illallah dipanggil kalimatut tauhid. Kalimah yang menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bicara bab sifat Tuhan, asasnya adalah wahdaniyah. Keesaan. Kitanya, terutama sekali tekan kitanya, keesaan pada perbuatan. Tu, keesaan pada perbuatan. Asas kepada sifat Rasul adalah amanah. Bila Rasul amanah berjuru, tak buat benda Tuhan larang, pasti Rasul tidak dusta. Sebab dusta tu Tuhan larang. Rasul amanah, tidak melakukan terpelihara daripada melakukan hak Tuhan larang, pastilah Rasul tidak dusta. Rasul pastilah benar. Apabila Rasul amanah, sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang, pastilah Rasul menyampai, tidak kitmang, tidak sembunyi. Sebab kitmang, sembunyi, dilaknat oleh Allah. Orang yang sembunyi ilmu, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah laknat, dan sekian melaknat akan melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi menyembunyikan ilmu ni tidak amanah, khianah.
Jadi bila rasul ni bersifat amanah, pastilah rasul menyampaikan. Tu. Di asasnya di amanah, di ismah. Jadi rasulnya maksum. Bila rasul maksum, rasul tidak dusta. Bila rasul maksum, rasul tidak kitmang, tidak sembunyi wahyu daripada Allah. Sebab rasul ni maksum, terpelihara daripada melakukan perkara dilarang. Sebab tu sama kita dimulai sifat rasul dengan sifat ismah. Adapun kita biasa kitanya mulai dengan sifat sidik. Sebab nak bicara sifat-sifat rasul yang lain, percaya ke rasul lah dulu. Macam hak kata sifat 20 asasnya sifat wahdaniyah. Tapi nak bicara sifat-sifat lain, bicara Tuhan ada lah dulu wujud. Dia gitu. Jadi sifat rasul sama. Sebelum kita nak bicara sifat-sifat lain, bicara sifat benar lah dulunya. Benar rasul pada pengakuan sebagai rasul. Kita berpegang di akidah kita, rasul adalah benar pada dakwaan menjadi rasul. Mula-mula situ dulu. Faham tak? Macam kafir Quraisy. Kafir Quraisy dia tahu Nabi amanah, Nabi maksum, Nabi al-amin. Tapi kenapa jadi pok kafir Quraisy ni masih lagi hukum kafir? Sebab tidak percaya pada dakwaan rasul ni sebagai Rasulullah. Ni tidak berpegang dengan sifat benar rasul, benar pada dakwaan rasul sebagai Rasulullah. Kedapakanlah. Tapi orang kafir Mekah percaya dak rasul amanah, rasul al-amin. Memang tak ada orang lain dah Mekah tu. Sehudah rasul ni Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin, orang yang dipercayai, cerita apa pun sahih betul. Mana apa yang Nabi kita ni al-amin dipercayai sebab apa? Tak ada buat perkara hak jahat, tak ada. Kafir Mekah percaya. Tapi dia percaya tak Nabi sebagai rasul? Tak. Bohong belaka tu. Dusta belaka tu. Tak ada maknanya bukan Rasulullah. Jadi nak bicara sifat rasul ni, bicara hak sifat sidik terlebih dahulu. Kita kena pegang di akidah rasul ni benar pada sekalian perkataan, dimulai benar dakwaan rasul sebagai Rasulullah. Tu mula-mula. Ada ni. Baru lagi kepada hak kita benar sebagai Rasulullah ni, sifatnya apa? Amanah. Sifatnya apa? Tabligh. Nyusul kemudian. Dimulai dengan sidik benar. Kita berpegang dengan akidah kita, rasul ni benar pada sekalian perkataan mereka itu. Dimulai dengan kita i'tikad bahawa rasul ni benar pada dakwaan menjadi rasul. Bila kita i'tikad rasul ni benar pada dakwaan menjadi rasul, jadi bila rasul ni sebenar-benar rasul, apa yang rasul bawa pastilah kita akan terima sekalian, sebab pasti benar. Dia bila rasul ni benar pada pengakuan sebagai rasul, maka hak rasul ni keluar mulut benar belaka dah lah. Rasul cerita malaikat, kita benar. Rasul cerita hari akhirat, kita benar. Sebab apa? Sebab kita benar di mula-mula tu. Benar apa? Benar pada dakwaan pengakuan bahawa rasul ni adalah Rasulullah. Maka bila rasul ni Rasulullah, hak rasul cerita tu pasti benar belaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasul cerita perkara gaib, kita benarkan. Rasul cerita perkara akan datang, kita benarkan. Rasul cerita perkara-perkara perkhabaran hak rasul-rasul hak terdahulu, kita benarkan. Tu menyusuli dengan yang pertama, membenarkan i'tikad kita bahawa mereka tu benar pada dakwaan menjadi rasul. Waktu sifat sidik, apalah diiringi dengan sifat amanah. Kita biasa duk ngaji dalam kitab, tapi asasnya adalah sifat amanah. Kemudian rasul benar, kita balik semula sifat pertama tu, benar ni termasuklah pada cakapan yang nampak macam dusta. Tak, bukan dusta.
Benar juga. Mana contohlah, contoh. Contoh Nabi kita biasa dengar, Nabi Ibrahim alaihissalam lah. Nabi Ibrahim alaihissalam kan, puak dia ajak pergi keluar daripada bandar, nak buat pesta di pinggir bandar. Puak dia ajak Nabi Ibrahim. Nabi kata, inni sakim, aku sakit. Dia kata, sakit apa segor-megor? Sakit hati tengok kaum dia hok sembah berhala. Tu kena tahu kau tu lah, kau nak tahu. Kena letak gitu. Ini sakim, aku ni sakit. Sakit apa segor? Boleh kata berhala lagi ni. Sakit hati. Kemudian katak berhala, pecah berhala. Kita maklum kisah tu. Letak kapak di berhala paling besar. Kaum dia balik ke bandar, tengok berhala pecah. Tak ada orang lain dah. Nabi Ibrahim AS dah lah, sebab dia seorang je tak keluar. Lepas tu Nabi Ibrahim pula duduk kata, berhala ni bukan Tuhan, berhala ni bukan Tuhan. Lepas tu masa orang keluar pesta di luar bandar tu, dia seorang je tak keluar. Siapa lagi? Ambil lah Nabi Ibrahim AS. Maka kaum dia tanyalah, man fa'ala li alihatina, siapa buat ni ke Tuhan ni? Nabi Ibrahim pun jawab, ni bal fa'alahu kabiruhum fas'aluh. Hak pecah tu besar tu kita tanya dia lah. Betul tak cakap gitu tu? Hak pecah siapa? Nabi Ibrahim. Mana letak kapak di hak besar? Bila kaum dia tanya, man fa'ala li alihatina tu, siapa buat Dia kata besar tu buat. Fas'alu, tanya oleh kamu akannya akan besar tu lah, tanya. Pasti kaum dia kata, nak tanya macam mana kakak kau sembah apa? Ini nak pergi situ je sebenarnya. Tapi panjang situ tu. Itu bukan dusta, bukan bohong. Kalau kita kata kok nak ejek-ejek lah. Hak besar tu kapak duk tangan dia kan, hak tu lah buat. Hak tu buat warna dia kekong, lalak hinggap pun tak boleh nak tepi. Dah semua apa dia? Gitu faham tak ni? Bukan bohong, tapi nak mengejek-ejek orang panggil. Sebab apa? Sebab kita wajib berpegang sekalian Rasul benar pada percakapan. Ni bukan cerita Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua ni. Nabi Rasul sekalian ni. Mana kita kena letak mulalah takwil dia macam mana tu. Sebab Nabi Ibrahim dia yang kata. Dia kata bal fa'alahu kabiruhum fas'alu. Hak pecah tu hak besar. Tanya besar. Pastilah kamu jawab. Oh lah, batu-batu mana nak pecah orang ni. Dah kamu sembah kenapa? Bagi manfaat pun tak boleh, bagi mudarat pun dah kamu sembah apa? Dah lah kamu yang buat, kamu yang jaga, kamu yang sapu, kamu yang lap. Ni hak nak hak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi senyum seorang. Sahabat tanya senyum benda tu. Teringatlah pada masa jahiliyah bodohnya lah. Tahu bodoh tu bila? Lepas dapat hidayah. Sudah dapat hidayah, dia nak kata dia bodoh. Mana? Samalah kita ni. Lepas dapat hidayah belajar, baru tahu dah reti. Kalau sebelum tu reti semua perkara. Kan? Sebelum dapat hidayah belajar reti belaka Lepas dapat hidayah belajar barulah dah reti. Jadi Sayyidina Umar ni dia teringat kisah pada masa jahiliyah. Bodohnya dia kata, nak musafir buat Tuhan daripada anggur, daripada khurma. Buat Tuhan molek. Dia dah buat Tuhan. Lepas tu dia pula tukang kena bawa. Tak ada jalan sendiri Tuhan dia tu. Dia yang buat daripada buah khurma. Kemudian dia yang tukang bawa. Lepas tu disembah pula. Dia buat, dia bawa, disembah. Kan bodoh tu kan. Tapi masa dia buat gitu tak ada bodoh-bodoh pun. Lepas dapat hidayah ni boleh bodoh. Kejap apa gitu. Dalam perjalanan tu putus makanan. Dia pergi makan pula Tuhan dia. Wah kema tu. Pulak dah.
Hati dia senyum. Bodohnya lah. Buat. Dia jaga. Lepas tu dia sembah. Tuhan apa kamu buat? Kamu jaga. Tak ada makanan, kamu makan. Ada ni. Bodoh lah orang panggil. Jadi kalau puak kafir tu kata hak besar tu batu tak boleh pecah, dah molek lalu lah. Pada ni bukan bohong tu. Abang apa nak mengejek-ejek. Mu sembah sangat dia. Dia pecah batu duduk tangan dia. Tangan besar tu nah. Mana apa itu? Itu bukan dusta. Ini sakim. Aku sakit. Nabi Ibrahim kata. Tak mau ikut kaum dia keluar pesta luar bandar. Sakit apa? Sakit hati. Tengok kaum dia sembah berhala. Tu situ. Kena takwil gitulah. Sebab apa? Sebab Rasul Nabi Rasul benar pada percakapan. Kemudian amanah kepercayaan berjuruh dengan bahawa sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang walaupun sebelum dilantik menjadi Rasul. Ada ni. Walaupun kita cerita ni sifat Rasul. Kalau macam contoh Nabi kita dilantik menjadi Nabi dan Rasul ketika umur 40. Ada ni. Ketika umur 40 Nabi kita dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Jadi sebelum tu Nabi kita bukan Nabi Rasul lagi. Yang kita duk mengaji sekarang ni adalah sifat Nabi, sifat Rasul yang kita duk bicara sekarang. Jadi macam mana amanah berjuruh ni? Adakah hanya selepas menjadi Rasul? Hanya selepas umur 40 ke? Tak, Nabi Rasul ni amanah daripada kecil lagi. Daripada sebelum dilantik menjadi Rasul lagi. Tapi hak sebelum dilantik Rasul ni adalah beberapa perkara yang berkhilaf di kalangan ulama. Ada yang ijma' ulama terpelihara, ada yang khilaf. Hak ijma' ulama terpelihara di Nabi Rasul ni kafir. Nabi Rasul tidak pernah kafir daripada asal, daripada lahir lagi. Ijma' ulama Nabi Rasul ni terpelihara daripada dusta. Nabi Rasul ni tak pernah dusta walaupun daripada budak sekalipun. Bukan Nabi kita ni, semua Nabi Rasul. Bukan Nabi kita saja. Yelah, kalaulah masa budak-budak, masa sebelum dilantik di Rasul, Nabi Rasul ni tidak terpelihara daripada bercakap bohong. Lepas mereka mengaku menjadi Rasul, kau tak percaya dah. Percaya ke dia tu? Mudah kenal lama ni dia. Dia cakap banyak bohong. Tu kan. Jadi Nabi Rasul ni ijma' ulama terpelihara daripada dusta walaupun sebelum dilantik di Rasul. Nabi Rasul ni ijma' ulama terpelihara daripada dosa-dosa hak orang jadi liar tu. Mana berzina? Ijma' ulama Rasul terpelihara daripada berzina walaupun sebelum dilantik di Rasul. Macam mencuri contohnya, ijma' ulama Rasul terpelihara. Hak dosa-dosa yang menyebabkan kesalahan ni akan lekat lama kepada orang. Kesalahan yang lain ada setengah pandangan mengatakan harus berlaku sebelum dilantik menjadi Rasul. Tapi yang kita duk ngaji dalam kitab-kitabnya, pandangannya adalah terpelihara daripada perkara dilarang walaupun sebelum dilantik Rasul. Terpelihara sekalian. Pada ni terpelihara sekalian walaupun pada masa budak-budak sekalipun terpelihara sekalian. Ini satu pandangan. Pada ni. Lepas tu kisah Nabi SAW daripada kecil lagi. Dah lah benda pelik tu banyak berlaku di Nabi kita. Nabi kita berjuh dia kecil lagi. Kan kadang budak-budak ni kan ada jenis bokok tu kan. Tahu bokok? Faham bokok? Bokok bahi buat kat orang tu. Cubit orang lah apa bokok tu. Bekas kawan tu. Kawan-kawan bekas kuku lah, bekas gigi lah. Bokok tu. Dah Nabi dah.
Masa Nabi ni hak umur budak-budak lah. Hak bokok ni mungkin umur 2-3 tahun. Nabi umur 7-8 tahun pun tak ada. Nabi hak paling jauh sekali. 7-8 tahun tu Nabi. Kan 7-8 tahun kan budak-budak ni kan ada jenis buli-buli kan ada kan. Hak jenis buli-buli tu ada. Kan Nabi kita ni orang yang sangat kuat. Ada ni. Jasmani Nabi paling kuat. Mana kalau Nabi nak buli kawan-kawan lain tu jadi makanan Nabi lah jawapan dia. Tak berjuruh. Tak pernah. Udah tak pernah. Ni apa? Tak pernah buat kerja khianah, tak pernah ni terpelihara. Lepas tu kata Nabi kita ni adat katalah. Bila Nabi kita mengaku menjadi rasul kok, tak ada seorang orang Mekah tak terima sepatutnya adat kata. Siapa Nabi kita? Keturunan pembesar. Nabi kita keturunan pembesar. Tok nenek Nabi tu raja kan kita kalau kita baca sejarah. Daripada Abdul Muttalib sampai ke Adnan tu kan dicerita. Siapa tok nenek Nabi sampai ke Adnan ni? Semuanya pembesar-pembesar. Tak ada ni. Orang yang terkemuka. Bukan orang biasa. Kemudian siapa Abdullah? Siapa Aminah? Abdullah lelaki yang paling berjuruh pada masa tu. Aminah perempuan yang paling berjuruh pada masa tu. Pada ni. Bukan Nabi saja. Abdullah, Aminah tak boleh nak ukit pun. Tu ayah dia, ayah Muhammad tu Abdullah tu zaman muda tak ada. Tu Muhammad tu mak dia Aminah masa muda tak ada. Ada ni. Mana Abdullah ni lelaki yang paling berjuruh. Aminah ni perempuan yang paling berjuruh. Ada ni. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak tunggal seorang. Lepas tu pula dengan Nabi kita ni berlaku benda pelik-pelik daripada budak lagi. Orang Mekah tahu sangat. Hak Nabi kita pergi Syam, lepas tu disuruh oleh Buhairah apa ni, suruh patah balik tu. Orang tahu belakang kisah tu. Sebab itulah Nabi kita mengaku sebagai Nabi ni. Orang Madinah dia boleh terima. Sebab apa? Cerita lama dah Nabi kita ni. Orang Yahudi cerita lama dah Nabi akhir zaman ni. Kan di Madinah ada orang Yahudi kan? Orang Madinah tak kenal Nabi kitanya, boleh terima. Taufik hidayah milik Allah. Walaupun orang Madinah tahu suku sakak sekalipun, boleh terima. Orang Mekah nak cari apa lagi? Benda pelik berlaku di Nabi kita daripada budak lagi. Segala-gala sempurna di Nabi kita. Segala-gala. Dengan kekuatannya, dengan kepetahannya, tak ada dah. Mana tu kata adat kata tak ada seorang orang Mekah tak terima. Bayangkan 13 tahun. Setengah ulama kata 300-400 orang je beriman dengan Nabi. Keluarga sendiri, jiran sendiri, kawan sendiri tak mau beriman. Jiran Nabi sendiri tak mau beriman. Padahal jiran Nabi tu kenal Nabi tu macam mana perangai. Tak mau. Sebab apa? Taufik hidayah milik Allah, bukan milik Nabi. Jadi kalau kita ni cerita apa-apa orang tak mau terima, pelik apa? Kita siapa sangat? Mana ni? Siapa sangat? Tu budak tu masa budak-budak curi orang hutang tu misalnya. Kalau cerita gitulah maknanya. Oh budak tu dulu mak ayah dia dulu macam-macam Oh adik-beradik dia macam-macam. Tak Nabi seorang je. Mak ayah Nabi orang yang paling berjuruh. Nak pergi ke mana lagi? Orang Madinah ni pula ambil Nabi jadi ketua di Madinah, orang suku Sakak. Tu pilihan Allah. Pelik apa? Sebab tu dak pelik. Buat imam pengajian pondok ke apa ke, hok main ngaji nu orang jauh, bukan orang tempatan. Orang tempatan tak duli pun, lillah tak pernah masuk pun. Orang tempatan, orang dekat. Siapa main ngaji tu?
Negeri luar tu. Lakoh laut. Sabah Sarawak. Mari. Sekitar. Macam satu pondok pasir tumbuh. Sabah Sarawak ada pondok pasir tumbuh. Tapi orang sekitar masuk hari Jumaat je kerana masjid duduk dalam pondok. Ada ni. Tak pelik kan? Lepas tu kata kalau buat kuliah mana-mana pun orang dekat tak mau mengaji, orang jauh nak mengaji. Pilihan Allah, gitu je. Bahagian masing-masing. Cuma kitanya Tuhan pilih, alhamdulillah, wajib bersyukur. Nak riak, nak ujub, nak takabur bukan barang kita pun, bukan hak kita pun. Kitanya la haula wala quwata illa billah, hak Tuhan belaka. Dah lah. Pilihan. Kalau tak nak pilih, buat tak duli je. Bunyi lah. Ngajar macam mana pun tak duli. Masjid mari, berjemaah 5 waktu. Siapa mari masjid berjemaah 5 waktu? Orang perempuan. Sebab apa dia mari berjemaah 5 waktu orang perempuan? Fardu ain kepada orang perempuan berjemaah 5 waktu. Mana? Gitu? Ada orang perempuan 5 waktu berjemaah di masjid. Berjemaah 5 waktu. Sebab apa? Fardu ain. Gitu? Orang perempuan tu tahu tak? Berjemaah tu bukan fardu ain kepada dia. Tahu? Lepas tu, apa rajin? Lepas tu belajar agama, tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain ijma' ulama. Lepas tu, apa tak belajar? Tu kata, bahagian masing-masing. Tuhan akan beri ilmu kepada orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang bahagia, ahli syurga, dan Tuhan akan halang ilmu. Wa yuhramul ashqiya, Nabi kata Tuhan akan halang ilmu daripada orang yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal, orang celaka, ahli neraka. Tuhan akan halang ilmu. Ilmu akidah tak peduli. Akidah salah neraka tak peduli. Akidah salah semayang tak ada terima, puasa tak ada terima, pergi Mekah hak wajib haji pun tak ada terima, tak peduli, biar tak ada terima pun. Rajin semayang, rajin puasa, rajin pergi Mekah, akidah salah tak ada terima, tak peduli. Rasa macam mana? Rasa pandai. Bila kalau nak rasa tak pandainya, kalau tahu taufik hidayah belajar baru tahu tak pandai. Gitu je lah. Jadi orang Mekah ni, Nabi kita nak tolak kok mana lagi? Tak nak tolak, ada kata. Tapi taufik hidayah milik Allah. 13 tahun. Hanya 300-400 orang saja. Kemudian nak bunuh pula Nabi SAW. Bayangkan Abu Talib yang melindungi Nabi. Tuan tak beri taufik hidayah, tak beriman kau. Benda ni. Lepas tu kita mauluk ni, kalau suka dengan kelahiran tapi lawang syariat Nabi, Abu Lahab. Kasih ke tubuh badan Nabi tapi tak beriman, Abu Talib. Gitu ya. Sekarang ni sambung mauluk ni. Lepas tu macam mana dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gitu jelah. Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun. Hajjatul Wada' 120,000, 130,000 ulama berkhilaf pandangan. Tapi nak cerita apa? Hajjatul Wada' Nabi ni 100,000 lebih dah masuk Islam. 10 tahun 100,000 lebih. Masa duduk di Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun je kan, 23 tahun semua sekali kan. Makna di Mekah 13 tahun 300-400 orang je. Mana apa? Orang tempatan tak boleh terima. Nabi pun hijrah ke Madinah. Walaupun Nabi buka kota Mekah kembali tahun yang ke-8 hijrah, Nabi tetap balik duduk di Madinah, meninggal di Madinah juga. Kalau kira-kira Mekah kampung halaman, Nabi sudah buka kota Mekah, berhala semua sudah dihancurkan. Kenapa Nabi tidak menetap di Mekah? Nabi tetap kembali ke Madinah. Gitu je lah. Kata tak pelik. Kalau agama diterima oleh orang jauh, tidak diterima oleh orang dekat, tu benda tak pelik. Royak wajib macam pun tak pelik. Royak Nabi ni, royak dah Nabi kita ni memang tak ada dah. Tak ada taufik hidayah, sama je. Tak mau terima juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi kita ni berjurus daripada budak lagi.
Nabi kita tak pernah pun telanjang. Pada ni Nabi tak pernah telanjang. Pernah ketika Kaabah runtuh. Bila Kaabah runtuh ni, dia pun puak kafir Quraisy ni nak buat Kaabah ni, dia pun carilah batu-batu hok yakin halal. Tapi pakaian ni dia takut pakaian daripada sumber yang haram. Maka puak kafir Quraisy pakat telanjang. Pelik juga tu. Telanjang tak apa, tak ambuh terpakai pakaian yang dapat daripada hasil yang haram. Itu telanjang. Maka Nabi kita pun sama juga, suruh telanjang. Nabi pun suruh telanjang. Nabi nak telanjang je, Nabi pengsang kerana malu. Nabi seoranglah berpakaian. Tengok, tak pernah Nabi kita tak pernah bohong, tak pernah kaut, tak pernah telanjang pun. Kata-kata mana apa ni, amanah berjuruh daripada kecil, walaupun sebelum dilantik menjadi rasul. Tapi ada pandang mengatakan sebelum dilantik menjadi rasul harus berlaku kesalahan-kesalahan yang kecil. Gitu je lah, atau khilaf ulama. Tapi kita biasa mengajinya pandangan Nabi Rasul ni kepercayaan berjuruh selepas dilantik menjadi rasul dan juga sebelum dilantik menjadi rasul. Bahkan semasa kecil pun Nabi Rasul bersifat dengan sifat kepercayaan, sifat berjuruh. Walaupun kita bicara amanah ni sifat rasul, pada masa tu belum dah jadi rasul pun sudah bersifat dengan sifat amanah, sifat berjuruh. Tu yang kedua. Ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.